Arab tak batal. Solat tak batal tuan-tuan. Tapi nampak sangat tak ada ilmu. Saya teringat di Kuala Merah, saya cerita dalam YouTube, seorang pakcik serban ni, dengan serban, lepas tu bubuh dengan selendang, duduk sebelah imam hafal Quran, duduk sebelah, asyhadu an la ilaha illallah. Saya tengok pakcik, tiba-tiba nyamuk gigit yang sini, main buah belah ni. Aku nak tergelak tak tergelak. Nampak sangat mangkuk ayun tuan-tuan. Dia takut tak berangkat buat kapal sini. Allah tuan-tuan. Tu nama dia tuan-tuan. Sembahyang kita belum tentu untuk lepaskan kita alam barzakh, alam azab kubur. Datang malaikat ni, sembahyang kita akan halang malaikat munkar dan nakir. Puasa kita, zakat kita, sedekah kita, buat baik dengan mak ayah kita akan halang tuan-tuan malaikat munkar dan nakir. Lalu tak boleh buat apa? Pergi jumpa, ya Allah, dia banyak ibadat, ya Allah. Maka Allah kata apa? Biarkan dia tidur sehinggalah berlakunya kiamat. Allahu Akbar tuan-tuan. Hebatnya. Itu baru alam barzakh. Bagaimana kalau kita tak mau kena seksa alam barzakh? Di antaranya disebut dalam kitab, orang yang menghafal Quran mayatnya tak reput. Abang hafal Quran tak? Hafal ustaz? Apa dia? Qul huwallah ya. Tu pun rasa aku jamin masuk syurga dah. Orang yang hafal Quran, pernah tuan-tuan ada seorang cikgu, dia naik kereta, belakang dia bawa pelajar Mahat Tafiz tuan-tuan, pergi buat pertandingan di Islah Al-Ikram di Johor. Ketika bawa kereta tuan-tuan, ikut follow dengan satu kereta. Kereta ni ada 3 orang, pelajar hafal Quran, belakang hafal Quran. Bawa-bawa tuan-tuan, tiba-tiba yang pertama ni terbabas. Bila terbabas, dia pun tak boleh elok, dia terbabas, terpusing tuan-tuan, jatuh dalam gaul, kemik kereta ni hancur. Dengan izin Allah tuan-tuan, mereka yang 8 orang tu dapat keluar dengan selamat. Keluar dengan selamat. Bila cek balik, mereka kata macam mana kereta ni boleh masuk dalam ni, hancur ni, mesti orang mati dia. Rupanya yang mati tu seorang budak duduk sebelah. Ada orang mati tak? Saya. Rupanya tak mati. Rupanya tuan-tuan, yang bawa itu ialah seorang ustaz yang dalam kereta semua hafal Quran. Allah pelihara juga. Tengok orang hafal Quran, Allah pelihara. Sebab itu kita nak selesai masalah alam barzakh macam mana? Kalau boleh hafal Quran. Tak boleh hafal Quran, baca Quran tiap malam. Baca apa? Bacalah suratul Mulk. Tabah. Nabi kata sesiapa yang membaca suratul Mulk, wa hiya mani'atun min azabil qabr, Allah jauh daripada azab kubur. Bacalah tuan-tuan, tabarakallazi biyadihil mulk tu. Ada sekejapnya 5 minit selesai tuan-tuan. Okey, itu yang kedua. Pertama sakaratul maut, yang kedua alam barzakh. Yang ketiga apa tuan-tuan? Padang mahsyar. Saya kata adik, kita akan lalu lagi satu masa namanya padang mahsyar. Padang mahsyar tuan-tuan, kita bangun dalam keadaan telanjang. Semua telanjang. Bila telanjang tuan-tuan, kita akan bangun bersama man ahbabta, orang yang kita sayang. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan sayang siapa? Tuan-tuan sayang Tok Guru ni Aziz? Tuan-tuan bangun dengan dia. Tuan-tuan sayang apa? Tuan apa nama Datuk Harun Taib? Sayang apa lagi? Datuk Harun Din? Tuan-tuan sayang siapa? Najib? Bangun dengan dia. Bangun-bangun, tuan-tuan terkejut. Sebelah ada seorang perempuan, rambut sempoinya. Tuan-tuan berlindunglah bawah rambut dia. Tuan-tuan, mam ahbab tak? Siapa yang kita sayang tuan-tuan, kita akan bangun. Kita bangun dengan orang kita sayang. Tuan-tuan bayang, kalau bangun dengan Tok Guru Nek Abdul Aziz, tuan-tuan tengok. Saya pernah tuan-tuan nak ambil dia ke Pulau Pinang. Dia masuk, duduk dalam kereta. Allahu Akbar, sembahyang lagi. Ada tak pemimpin yang macam tu yang sembahyang dalam kereta? Pernah tak? Tuan-tuan pernah tengok? Ada? Allahu Akbar, habis sembahyang. Tok Guru sembahyang apa? Sembahyang sunat duha. Masya Allah dalam kereta. Saya pernah bawa seorang syekh daripada Syria, duduk sebelah saya, daripada Kelantan nak datang Pulau Pinang, lalu ke Banding. Masa tu masuk waktu maghrib tuan-tuan, gelap gulita ni. Masuk, dia kata, ya akhi, anta fil wudu, ada wudu? Naam. Saya duk bawa kereta ni. Ana imam wa anta makmum. Dalam kereta ni, aku imam, kamu makmum. Saya kata, ya syekh, insya-Allah amam wujud makan solat. Depan tu ada tempat semayang. Kita solat di sana. Solat.
Anta yakin, anta wasal hina? Kamu yakin tak kamu sampai di sana? Kalau mati macam mana? Allah akan tanya sembahyang kamu, dia kata. Lepas tu macam mana? Kif, ana imam wa anta makmum. Dalam kereta ni aku duk bawa ni, aku makmum, mampu aku. Tiba-tiba dia tolak bangku, tolak ke depan. Allahu akbar. Saya duk bawa kereta. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kita sudah habis baca surah Allahu akbar, dia rokok. Aku nak rokok macam mana? Kita pun rokok juga. Allahu akbar, rokok kena. Tengah rokok kau silap. Saya tak bangun siapa. Sekarang alhamdulillah tuan-tuan, rakyat tidak membebankan rakyat. Kerajaan tak membeban, tak beban sungguh tuan-tuan. Mak saya, bapak saya pergi dekat supermarket selalunya tuan-tuan. Tahun 2000 bawa RM50 beli dekat market tuan-tuan, penuh bonet kereta. Sekarang memang tak membebankan. Pergi tuan-tuan 3 barang kan. Udang RM28, ikan bawal RM16, gula 2 kilo. Pegang 3 jari ya, memang tak membebankan. Tak beban rakyat tuan-tuan. 3 barang lah RM50. Tu pun rakyat tak dipikir lagi. Orang duduk Masjid As-Salam ni tak tahu lah tuan-tuan. Allah. Esok kita akan bangun dengan orang yang kita sayang. Bila bangun tuan-tuan, kita akan berjalan berbondong-bondong dalam kitab kata. Dalam keadaan telanjang. Tapi orang yang paling hebat ada di kalangan mereka tengkoknya panjang. Tuan-tuan tahu siapa? Orang yang sentiasa melaungkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Subuh dia azan, maghrib dia azan, Isyak. Tengkoknya panjang, specialnya. Bukan tak cantik, cantik. Azan. Tapi ada orang azan tengkok panjang. Tengkok panjang tak mau. Tak mau tuan-tuan. Special. Ada orang tuan-tuan, dia berjalan dalam keadaan matahari sejengkal, panas, menggelegak otaknya. Ada yang jalan ditarik akan pusat perutnya, berengkel-rengkel. Ada yang berjalan tuan-tuan keluar darah dari nanah dan danau daripada kemaluannya. Ada yang jalan tuan-tuan tenggelam dengan peluk-peluknya. Itu ikut amalan kita. Tapi kita akan berbondong-bondong untuk pergi berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Sampai dekat Nabi Adam. Ya Nabi Allah, cepatkan hisab, cepatkan hisab. Ada orang disebut dalam kitab, mereka tak mampu nak minta cepat hisab, mereka terus masuk ke dalam api neraka, terjun sendiri. Ada orang macam tu, terjun sendiri. Tak tahan, terus masuk, terjun terus. Ada yang berjalan nak sampai Nabi Adam, dikatakan 3000 tahun bang. 3000 tahun. 3000 tahun ni bukan dunia, akhirat. Al-yawmu fil akhirah, satu hari di akhirat. Al-fasana fi dunia, 1000 tahun dunia. 3000 tahun, berapa juta tahun dunia. Nak sampai Nabi Adam 3 juta tahun dunia. Kita hidup pun 60 tahun ya bang. Tu pun berasa aku hebat dah. Sampai-sampai ya Nabi Allah, cepatkan hisab. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Engkau, aku. Tak boleh buat apa tuan-tuan. Nafsi, nafsi. Engkau, aku. Aku dah doa terakhir Nabi. Doa apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Doa terakhir. Aku tak boleh buat apa dah. Aku doa ini, tahu dah berapa lama? 100 tahun. Nabi Adam hidup hampir dekat 1000 tahun. Dia doa 100 tahun tanpa tengok langit keluar daripada syurga bang. Syurga tak tengok langit 100 tahun. Rabbana zalamna anfusana, sehinggalah Allah ampun dosa dia, baru dia tengok langit. Tuan-tuan tahu dia bertemu di mana? Turun Nabi Adam di Colombo, ada satu bukit nama Jabal Adam. Ada tapak kaki tak? Bekas tapak kaki. Siti Hawa turun di mana? Di Jeddah. Sebab tu disebut Jeddah. Jeddah ialah nenek perempuan. Dan kubur dia ada di Jeddah. Panjang tuan-tuan, panjang dekat-dekat 200 meter kubur tu.
kubur Siti Hawa. Mereka bertemu di mana? Di Jabal Rahmah. Itu disebut Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang, bukit kasih sayang. Bertemu di situ. Nabi Adam tak tengok langit 100 tahun. Bila bertemu, cepatlah Nabi. Aku tak boleh guna dah. Aku makan buah khuldi, buah larangan. Aku banyak dosa, aku malu dengan Allah. Nafsi, nafsi, engkau, aku. Kita berjalan pula dengan kelompok kita yang kita sayang. Kelompok yang kita sayang, takkan jalan. Tak boleh pergi dekat Nabi Adam, Nabi Nuh. Nabi Nuh 3000 tahun pula bang. 3000 tahun sampai Nabi Nuh, ya Nabi Allah, cepat hisab, kami tak tahan dah. Nabi Nuh kata apa? Kaum aku pun tak nak ikut aku. Aku doa dekat Allah, guna doa Nabi terakhir. Mereka ditenggelamkan dalam air. Sehingga kan isteri dan anak aku pun tak ikut. Aku malu dengan Allah. Nafsi, nafsi, engkau, aku. Tak ada apa-apa juga. Tunggu jalan pula 3000 tahun lagi. Daripada Adam, Nuh, pergi mana pula? Nabi Musa AS, pergi Musa. 3000 tahun, dah berapa dah? 9000 tahun akhirat. Berapa juta tahun dunia, tuan-tuan bayang tengok. Sampai dekat Nabi Musa. Ya Nabi Allah, cepatkan hisab. Apa kata Musa? Aku pun buat silap. Aku doa hancurkan kaum aku. Pernah dia kata, ketika mana aku lalu dekat Laut Merah, Firaun di belakang, aku pukul, Laut Merah bercantum. Sebab tu baru ni tuan-tuan, Dr. Murais Bukai, dia buat kajian. Dia jumpa mayat mumia Firaun ni, tangan macam ni. Tuan-tuan tahu kenapa? Rupanya tangan itu masih ada garam. Kenapa mumia Firaun macam tu? Kenapa mumia Firaun yang lain semua dikiam elok-elok? Kerana mayat Firaun dia jumpa setelah hampir beberapa tahun. Mayat tu kerah di dalam